Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma وعملا وهدى وتقا وصلاحا في الدين يا أكرم الأكرمين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti biasa, setiap malam dia pukul 8 lebih kurang, maka kita ada program, kita akan muzakarah, akan mengada majlis ilmu untuk jadi sebab yang waktu kita panggil apa ni, dapat ilmu pengetahuan, waktu kita dapat buat benda-benda yang baik dan akan jadi benda yang sekat kita daripada benda-benda yang tak baik. Mudah-mudahan kita dapat hidayah, kita selamat dunia dan akhirat insya-Allah. Maka minta masa saudara. Maka pada malam ini, saudara semua, sambung daripada semalam yang kita buti. Maka muzakarah kita pada waktu malam ini daripada kitab Qutul Qulubi wal Arwah, iaitu sebagai benda yang kita akan berbicara ni, iaitu nasihat-nasihat, pesan-pesan, kelakuan orang yang baik-baik daripada hamba Allah, daripada para wali dan para salihin. Mudah-mudahan dengan perkataan mereka yang baik boleh jadi penawar bagi hati kita. Dengan perkataan mereka yang baik
boleh jadi benda yang wakwi kita butung insya-Allah. Maka semalam kita mula dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan malam ni kita sambung lagi nasihat-nasihat pesan-pesan daripada Abu Bakar kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara semua. Maka pada suatu hari Abu Bakar dia naik atas mimbar, maka dia baca khutbah semasa dia jadi khalifah. Nah, selepas daripada Nabi ni meninggal dunia, maka kita tahu belakalah kata Abu Bakar naik mai ganti Nabi. Ya, jadi raja orang Islam meretah, dan dia meretah lebih kurang 2 tahun 6 bulan sahaja, kemudian dia meninggal dunia. Maka daripada masa ke masa dia nasihat kepada orang semasa dia, dan automatiknya nasihat kepada orang yang belakang yang akan datang selepas daripada dia. Maka daripada kata-kata dia yang baik, yang jadi penawar bagi hati kita, insya-Allah, dia kata, "I'lamu anna akyasa al-kayyis at-taqwa wa anna ahmaqal hamqi al-fujur." Mana apa saudara semua? Dia kata orang yang paling cerdik sekali, orang yang paling cerdik sekali di kalangan manusia, apa tepat ukur? Boleh jadi di akal fikir kita berasa kata orang yang paling cerdik ialah orang yang sok boleh satu. Orang yang paling cerdik ialah orang yang bijak dalam berniaga. Orang yang paling cerdik ialah orang yang pandai ukar masalah. Orang yang paling cerdik ialah orang yang pandai cari harta benda. Orang yang paling cerdik ialah orang yang wang tua kena ketika duduk dalam masyarakat. Nah, ini orang cerdik dipandangnya manusia kita pada hari ini. Maka adakah orang yang paling cerdik sungguh-sungguh ni orang yang perasa oleh masa satu sama, ataupun neng nasib apabila dia mengaji, sama ada mengaji bahagia bahmu ke, bahagia keru ke, bahagia pasar ke, ataupun bahagia kutmai ke, bahagia wisawak ke, tak kira lah, ataupun bahagia agama. Adakah orang yang duduk depan dalam mengaji dia, adakah orang ni orang yang cerdik sungguh-sungguh? Dia panggil faham cerdik tu apa benda. Walaupun tidak syak bahawa di mata kita hari ni kita bahasa gitu, orang yang sok andap ni dia cerdik. Orang yang pandai ukar masalah dia cerdik. Orang yang pandai pusing duit dalam niaga dia cerdik. Orang yang masuk sangkum dengan orang pandai duduk orang cerdik. Itu pada pandangan kita, bukan pada pandangan agama. Maka hak kita dok kecek malam ni tetap hak agama. Kalau gitu Abu Bakar kata dari penasihat yang nasihat kepada kita, faham yang dia faham kepada kita, kita faham betul-betul, faham sungguh-sungguh kena dalam agama ni. Abu Bakar kata bermula orang yang paling cerdik sekali ialah orang yang bertakwa. Orang yang tidak buat nyanyi kepada diri sendiri. Itulah orang yang paling cerdik. Maka jika orang ni sok boleh masa satu, tapi dia buat nyanyi ke diri sendiri, maka tak cerdik. Orang yang menego pandai laba lipat ganda, tapi dia buat nyanyi ke diri sendiri, tak cerdik. Nak cerdik lagu mana dia buat nyanyi ke diri sendiri? Tak cerdik. Nah, orang yang pandai ukar masalah, ikut berlaku panah apa, dia guna akal dia, nah maka tolong dia panggil apa?
Bukan masalah bagi dia sendiri dan bagi orang-orang yang lain. Tetapi dalam masa yang sama, banyak dia buat nyanyi ke dia sendiri. Maka orang ni tak cerdik. Kalau gitu, orang yang cerdik yang sebenar ialah orang yang paling buat baik ke diri dia sendiri. Orang yang cerdik yang sungguh-sungguh 100% ialah orang yang paling buat baik kepada diri sendiri. Orang inilah orang yang cerdik sebenar-benarnya. Walau dia mengaji, periksa, tak dapat lawan satu, tak ada tip neng nasib andap reh, tak dekat dia. Nega, tak cerdik lah mana. Otak dia, IQ tak tinggi mana. Tetapi, dia sangat buat baik ke diri sendiri dan tidak buat zalim, tak buat nyanyi ke diri dia. Maka orang ni lah orang yang paling cerdik. Ini pada pandangan agama, saudara semua. Maka, hak sungguh pun lagu tu, hak sungguh. Sungguh. Jadi kita ni orang beriman, kita yakin kata kita ni bukan sekat ni dak. Dunia ni bukan tempat suk dak. Tak dapat tidak suatu hari kita kena tinggal dunia ni. Sama ada kita nak ataupun tak si. Nak tinggal dunia ataupun tak si tinggal dunia, lagu-lagu mana pun kita kena tinggal. Jadi berlaku kematian ni, orang yang takut mati tak selamat daripada mati. Orang yang tak takut mati pun dia tak lepas daripada mati juga. Ini pegangnya kita orang beriman. Kalau gitu dunia ni tempat lalu jalan sahaja. Bukan tempat hidup yang sebenar yang hakiki ialah di syurga apa di akhirat kelak. Sebab di sana tidak ada hari mati. Tidak ada hari hilang kita. Kita ada sama-sama di akhirat nanti. Tapi cara ada kita tu ya neng nisom. Satu daripada dua tempat. Ema kita masuk syurga dapat nikmat maka bertuah kekal selama-lama, atau masuk neraka diseksa maka celaka selama-lama. Itu ya tempat suk kita. Tak ada tempat yang ketiga. Ema syurga, ema neraka. Maka orang yang buat perbuatan yang buat dia kena seksa di akhirat kelak, orang ni orang yang bodoh. Orang ini orang yang tidak ada akal fikiran. Orang ini orang yang ada akal supaya tak ada akal. Bahkan dia dekat kepada gila lebih daripada berakal. Sebab apa? Sebab dia buat nyanyi ke diri sendiri. Siapa orang buat nyanyi ke diri sendiri? Ialah orang yang banyak derhaka kepada Allah. Siapa-siapa yang derhaka kepada Allah, maka otomatik dia buat nyanyi ke diri sendiri. Ini walaupun kita tak ada pergi kepada bab akhirat lagi. Akhirat bang esok cerak dah. Akhirat esok cerak dah. Orang yang derhaka ni gak 100% dia nyanyi ke diri sendiri. Sebab apa? Sebab semua dosa hak dia buat tu, dia dapat diseksa. Benda yang mencapakkan dia jatuh lalu ban neraka, dosa-dosa yang dia buat. Itu cerak dah. Kata dosa ni mudarat. Dosa ni mencelakakan seorang. Kalau gitu, orang yang buat dosa, sama ada bercuri, sama ada berkaya, sama ada berzina, sama ada menipu, sama ada kelang, sama ada makan riba, sama ada rapah harta orang, sama ada buat zalim kepada orang. Semua tu dosa belaka dan jika tak dapat ampunan daripada Allah akan diseksa. Kalau gitu orang yang duk buat benda dosa tu, makna hak sebenarnya dia tidak buat nyanyi kepada Allah. Sebab Tuhan tak dapat bahaya apa, tak dapat mudarat gapo, tak dapat menyakiti apa daripada hamba-hamba yang berdosa. Tuhan tak kurang pun, Tuhan dapat tolong ya Tuhan. Kalau hebat situ, Tuhan. Jadi orang yang buat baik ni dan orang yang buat jahat, hak sebenarnya dia buat untuk diri dia sendiri. Kalau dia buat baik, dia buat baik untuk diri sendiri. Kalau buat jahat, dia buat jahat untuk diri sendiri.
Sebab tu orang yang banyak buat dosa dinamakan orang yang buat zalim ke diri sendiri. Sebab dia buat perbuatan yang hujungnya, akhirnya dia kena seksa. Itu berakhirat cerak dah saudara semua. Bahkan dunia pun maksiat yang kita buat ni, tidak ada maksiat melainkan mudarat. Tidak ada maksiat melainkan mudarat. Sama ada mudarat bagi diri kita, atau mudarat bagi rumah tangga kita, atau mudarat bagi masyarakat kita. Maka dosa cerak mudarat. Dosa ni cerak mudarat. Maka di hari ni, daripada bahaya dosa yang dilaku oleh orang tu, orang ni, banyak telajak, maka Tuhan hantar virus corona mari. Ini punca daripada dosa-dosa yang dibuat banyak oleh umat manusia. Sama ada orang berimeh dan tak berimeh. Kalau gitu dosa yang dibuat oleh manusia ni duk tarik bala turun daripada langit. Nah, ada dia saudara semua. Kalau gitu orang yang paling buat zalim ke diri sendiri ialah orang yang banyak buat dosa kepada Allah. Dan orang yang paling cerdik ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Maka orang yang bertakwa ni, dia tak buatlah hak Tuhan lagi. Nah, dan dia buat hak Tuhan suruh. Maka tidak ada satu benda pun hak Tuhan suruh melainkan baik bagi diri dia, melainkan baik bagi rumah tangga dia, melainkan baik bagi masyarakat dia. Saudara semua, ini yakin. Tidak ada benda hak Tuhan suruh buat melainkan baik. Tidak ada benda hak Tuhan larang melainkan jahat. Sebab tu orang yang duk buat baik, duk tunai perintah Tuhan, maka dia buat baik ke diri sendiri. Ini orang cerdik. Orang cerdik orang ni. Walaupun dia hidup tak kaya, pakai dia. Walau hidup dia orang panggil pun tak seni, susah dia. Nah, ngaji berapa lepas, tak pandai dia. Tetapi jikalau dia tak ada buat nyanyi ke diri sendiri, dia orang yang berakal, orang yang cerdik. Saudara semua, ini kita mari ukur tadi kita ni. Kata di hari ni kita cerdik atau bodoh, kita orang yang berakal atau kurang berakal, iaitu kelih daripada perbuatan kita. Kita di hari-hari ni apa kita buat? Nah, hak Tuhan suruh adakah kita buat? Hak Tuhan larang adakah kita tinggal? Maka jika kita dah buat hak Tuhan suruh, kita masuk dalam golongan orang cerdik. Tapi jika kita buat hak Tuhan larang, kita masuk dalam golongan orang yang bodoh, yang tak berakal. Sebab apa kita cerdik? Kita buat baik. Sebab kita taat kepada Allah tu, kita dah buat baik ke diri kita sendiri. Sebab apa? Bodoh dan tak berakal orang buat dosa. Sebab dia buat nyanyi ke diri sendiri. Saudara semua, Allahu Akbar. Maka ini kita ambil faham bersama insya-Allah. Ini nasihat yang pertama bagi Abu Bakar kepada umat Islam. Baik. Yang kedua daripada nasihat dia yang sangat berharga, saudara semua, maka kita perlu dengar kepada nasihat orang yang baik-baik supaya kita dapat faedah daripada kata-kata dia. Maka kata Abu Bakar, dia kata apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wahai saudaraku seagama, wahai saudaraku semua, kamu hisablah, hitunglah, kira bercaralah akan diri kamu di atas apa saja yang mu buat. Kita semua ni, saudara semua, cerak, kita akan dihitung, kita akan dikira, dan setiap benda yang kita buat semasa kita hidup akan dikira setiap kali. Daripada halus sekali sampai kepada besar sekali, kita kena hitung, kena bercara daripada mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara semua. Maka orang
yang nak butung, orang yang nak berjaya, orang yang nak selamat di akhirat kelak, ialah mesti dia kena hitung hari ni. Mesti dia kena bercara dah hari ni. Kena cek dah. Sebab tu, kalau kita tanya, siapa di kalangan orang meniaga yang paling cerdik? Orang meniaga lagu mana dia ada okat nak labur? Orang meniaga lagu mana payah dia nak rugi? Cuba terasa saudara jawab dalam kombin tu. Orang meniaga lagu mana okat nak rugi payah? Pada adat lah, pada adat. So kira lah takdir Tuhan tu. So kira qada dan qadar Tuhan, so kira lagi. Kita kira hukum adat pada ghalib. Orang meniaga lagu mana yang dia okat nak labur tu banyak, okat nak kaya tu banyak, dan orang meniaga lagu mana okat nak ceng tu banyak. Maka jawabnya saudara semua, orang meniaga sungguh-sungguh dan okat dia nak labur ni banyak, nak rugi tu payah, ialah kena kepada orang yang cek sokmo. Cek sokmo. Baranglah kedai dia. Jadi, hak dia duk beli mari jual ni, hak mana paling laku. Supaya dia beli tambah benda tu ada banyak dalam kedai dia. Sebab pen kuam tongkan hak orang nak makan. Sebab tu ada banyak mana pun habis. Dan bagaimana hak nampak kata lon ni orang tak guna dah. Maka benda ni tak ada kena jual dah. Pakai yut sekat tu ya. Sebab apa? Kalau kacau beli mari pun tak laku juga sebab orang tak guna dia dah hari ni. Orang tak pakai dah. Dan kena cek kata di hari ni kita duk jual tu labur ke tak? Niaga air kita tu. Lepas tu labur berapa kau? Lepas tu kena mai kaji sebab apa labur sekarang ni. Nak buat lagu mana nak jual tu menekat lagi. Nak buat lagu mana nak tambah orang panggil apa, hebat lagi meniaga dia. Dengan makna, dia kena cek semua. Rugi berapa, sebab berapa rugi. Dia jual labor, banyak mana sebab berapa labor sekarang ni. Dia mari hari labor sungguh-sungguh, banyak labor sebab berapa. Dan barang kena cek semua. Hak mana hak paling laku jual, hak mana hak orang panggil orang tak beli. Supaya apa? Supaya dia boleh mai ukar, mai guna dalam meniaga dia masa depan, esok lusa, minggu depan, bulan depan, supaya dia makin terakat, makin hebat lagi daya nego area masa depan. Ini orang nego yang cerdik. Dan orang ni, dia kalau duduk lagu ni, okat nak rugi, okat nak ceng, payah. Hukum adat lah, hukum adat. Pada ghalib, payah. Bahkan rasanya, kau hari, kau terakat. Kau hari, kau luah, kau hari, kau besar. Sebab apa? Ia mayut. Ia mayut tu cekit. Dia fikir semua nak pertenam niaga dia. Dia fikir semua nak cari jalan nak luah lagi hasil dia. Nak kaya lagi. Nak buat lagu mana. Dia fikir semua dan hitung semua laba rugi supaya dia mai kekal. Maka seorang lagi ni semata-mata buka kedai, dia beli barang pak tak cek barang. Hak mana laku? Hak mana tak laku? Hari ni laba banyak mana? Rugi ke dak, sebab gapo, tak ada kira. Semata-mata ambil barang tak. Maka pada ghalib orang ni ceng tak jaya dalam niaga pada ghalib lagu tu. Kau turun modal banyak, kau rugi banyak. Kadang-kadang lebah guling, orang panggil hua caiwa kadang-kadang. Sebab dia tak ada sifat orang meniaga yang wakwi berjaya. Maka tu saudara semua, bab meniaga atas dunia tu. Bab nak dapat duit. Bab nak dapat hasil dia, boleh beli kereta, lepas tu boleh buat rumah, lepas tu boleh beli kebun daripada hak laba kita berjual. Tu ya. Tapi bab akhirat, ji juga nak semeh tu, nak support tu. Ini nasihat buah kawi kepada kita. Jadi, jikalau kamu nak jaya, nak selamat di akhirat kelak, hari ni mu kena hitung dah. Apa yang mu buat. Dan hari ni mu duduk dalam keadaan laba kan rugi.
Dengan makna jika mu duduk dalam keadaan rugi pada hari ni, mu jangan dan turun duduk lagu tu lah. Sebab mu kerugi, kalau lama kerugi. Maka rugi di sini bab agama ni neraka. Dan orang yang laba bab agama ni syurga. Tu yang tempat sud dia. Sebab tu, kamu kena hitung dah hari ni. Amalanmu comel ke tak? Hidupmu hari yang 24 jam ni baik ke tak? Hakmu dah buat setiap hari ni, buat membutung ke tak? Mung perbuatan yang mu buat tu, mung kan nak baik ke diri mung ke tak? Atau dalam hidup hari yang kita ni, dia buat hanya ke diri sendiri dengan dia buat maksiat. Lepas sosa. Bagaimana? Sebab tu dia tak hitung, tak tahu saudara semua. Dia tak hitung, tak tahu kata rugi cara mana. Dia tak hitung, tak tahu kata laba cara mana. Sebab tu benda yang nak buat kita khabar, benda yang nak buat kita sedar, benda yang nak buat kita ni dia panggil pun boleh betul semula, boleh kekai selama duk nyawa lagi ni, belum nak habis nyawa ni, dia belak kita boleh kekai dulu. Dia comel dah kita koderah lagi. Maka nak tahu kata comel supaya tu nak tambah power lagi tu. Nak tahu mana kata comel dah. Dengan hitung, dengan kira bercara. Dan juga nak kekai tu. Nak kekai tu kena tahu dulu kata jalan yang kita sekarang ni salah. Tak betul. Lecah turun rel. Barulah kita boleh kekai. Maka nak tahu tu kena mari hisab, kena mari hitung. Walaupun tak ada hitung so laiyat. Tapi jika lebih sampai tahap tu comel bagus. Tapi kalau kita nak di hari ni kita mari hitung dengan pap ruam, tak apa dah. Pap ruam. Dengan makna aku hidup 24 jam ni buat gapo? Cuba tak kira, buat gapo? Malam paling kurang 5 jam ni dia tidur lah situ, tak ada masalah. Dia masa tanpa tidur, ia tidak ada dosa, tidak ada pahala. Tetapi dia niat baik, jadi pahala tidur pun. Lepas tu, lepas orang tidur, apa kita buat? Cuba terap gambar kasar-kasar. Dosa banyak mana sehari-hari? Hak Tuhan suruh, kita buat ke tak? Semaya biar kita bagaimana cukup tak 5 waktu? Dan jika cukup, kita semaya comel ke tak? Adakah sore diri atau jemaah di masjid? Dan jika lepas semaya, wirid kita ada ke tak? Dan sehari semalam, zikir kita ada ke tak pagi? Zikir ada ke tak petang? Zikir ada ke tak siang hari? Zikir ada ke tak waktu malam? Salawat kita kepada Nabi, berapa kali sehari? Tu. Dan surah dosa pula. Hari ni berapa gelas aku minum air ketung. Aku curi uang kedak hari ni. Maka dengan kita hitung tu duk kaya sore, hari pagi tadi buat benda tu. Berapa waktu duha buat benda tu. Tengah hari buat benda tu. Mari balik petang pukul 2 pukul 3 buat benda tu. Waktu mengorek buat benda tu. Mari sampai pukul 8 pukul 9 buat benda tu. Kira lagu tu. Pak kasar-kasar tu banyak mana dosa dengan pahala. Jikalau banyak pahala, alhamdulillah. Tapi jikalau banyak dosa, kena ukar dah cara hidup kita. Saudara semua, di hari ni banyak orang yang nak semaya tapi kolo. Banyak orang yang duk kaya nak buti tapi kolo. Banyak orang yang perempuan yang tak tutup aurah, pakai fit, pakai baju, dia panggil penipis, nampak warna kulit. Tak ada kena dengan agama anak. Dan duk azam nak pakai Islam hak comel tapi kolo. Orang yang duk makan reba sedapnya nak bukti juga sebab tahu kata Tuhan marah tapi kolo. Orang ni jual ubat gila, jual debu putih, jual benda mabuk kaya, tahu kata salah tapi kolo. Nak tinggal juga. Maka orang yang semacam ni ada setiap masa. Orang yang duduk gelai maksiat nak tinggal tapi kolo.
Orang yang tinggal benda hak Tuhan suruh, semaya baik, puasa dan benda baik-baik, nak buat juga tapi kalau. Banyak benar orang lagu ni. Lepas tu, belum nak semaya, mati dulu. Belum nak tinggal benda kaya, mati dulu. Belum nak tinggal reba, mati dulu. Belum nak boleh pakai hijab yang betul, mati dulu. Maka, celakanya. Saudara semua, maka ni daripada tipu daya syaitan yang paling besar sekali. Syaitan, dia tahu kata anak dia ada fitrah iman di dalam. Dan dia pandai pang. Dia pandai tipu. Dia kata, kamu orang Islam dah tak ada gapo dah. Sebab apa? Kamu ucap 2 kalimah syahadah dah. Nah, tak apa dah tu. Lagu-lagu mana kamu masuk syurga? Semaya, dia lagi umur 14 baru lah ni. Dia tu lah ni umur 20 baru. Lama lagi pada galik umat Nabi Muhammad dekat 70 tu. Nah, maka luah lagi masa muda semaya tu. Ni, dia panggil apa? Tipu daya syaitan yang dia panggil taswif. Kokolo. Nak tinggal maksiat kokolo. Nak buat baik kokolo. Nak ngaji agama kokolo. Nah, ini bahaya sekali. Nah, maka saudara semua, supaya kita nak buat kokolo ni, nak buat selalu dah, nak buat cepat-cepat buat, kalau nak tinggal maksiat pun, boleh tinggal cepat-cepat, walaupun bukan sama sehari, tapi guna masa tak banyak. Dan jika kalau kita nak mula, nak berjuruh, nak semaya, nak gapo, kita nak guna cepat-cepat, tak berapa hari kita boleh buat, jalan dia ialah dengan kita hitung. Hitung kita kira perbuatan kita hari kita ni. Nah, banyak dosa ke banyak pahala. Dan dosa yang banyak, ia bawa kita pergi kepada neraka. Pahala yang banyak, insya-Allah, ia kita pergi kepada syurga. Saudara semua. Sebab tu Abu Bakar nasihat kepada kita, hasibu, hitunglah diri kamu sebelum dihitung di hadapan Allah. Kita semua tak ada siapa lari lepas. Akan duduk depan dengan Tuhan, Tuhan akan sebut satu persatu. Hamba aku Zainab mengingat kedak hari itu, munduk di situ dan membuat benda tu yang ku larang. Ya Tuhan. Ngaku, nak tak ngaku kat mana lagi dah. Sebab hari itu kalau tak mengaku pun, kalau yang zina misal kata, dia tak mengaku depan Tuhan tak zina, maka Tuhan perintah suruh kemaluan kecek kata zina. Kulit kita berkecek hari itu. Telinga kita berkecek hari itu, kata dengar berapa. Mata kita berkecek hari itu, kata kelih kepada benda apa. Semua anggota Tuhan saya berkecek. Supaya disaksi, kata apa yang sebenar yang kita buat. Sebab apa? Sebab mulut ia berhibahum. Maka Tuhan kata, wahai Zainab, mengingat kedak hari itu, munduk di patah dengan seorang lelaki. Maka muduk rapat dengan dia, maka membuat dengan dia benda yang aku tak suka. Ya Tuhan. Maka Tuhan tanya lagi, kamu tak tahu ke? Kata aku mengharamkan benda ni. Tahu Tuhan. Lepas tu, kenapa membuat? Mengsuka kata aku tak tahu ke? Tak, Tuhan engkau tahu. Tuhan bila depan dia. Benda ni saudara semua, tidak siapa lari lepas. Saya, saudara semua akan depan dengan Tuhan setiap orang. Maka, sebab tu saudara semua, orang yang hitung di hari ni, insya-Allah rengeh di akhirat kelak. Maka siapa-siapa yang Tuhan menghitung kira bercara dia dengan betul rengeh mudah-mudah, orang ni orang bertuah, orang ni akan masuk syurga Allah. Tetapi orang yang di dunia tak hitung, tak kira, tak fikir langsung hidup pada hari ya, gapo rati dia buat, gapo rati dia buat benda hak betul hak baik, gapo rati dia buat benda betul benda hak tak molek hak tak baik. Tak kira langsung. Maka orang ni akan esok kejut. Sebab apa? Sebab kena periksa berat. Allahu Akbar. Sebab tu, marilah kita dengar nasihat daripada Abu Bakar. Dengan kita, usaha ada dalam hidup kita. Walaupun kita ambil masa 10 minit. Belum nak tidur ke. Ambil masa 10 minit. Belum nak atas matahari ke. Belum nak betul nak maning. Ataupun 10 minit lepas semai subuh ke.
Ataupun 10 minit. Belum kena habis subuh kita bangun. Hitung. Nah, kemarin kuat ke apa? Saudara semua yakin dah. Jika kita hitung lagu tu, nah, ia akan tumbuhlah diri kita takut kepada Allah. Akan tumbuhlah jiwa kita berasa nak istighfar. Tumbuhlah jiwa kita berasa nak taubah. Nah, sebab tu kita hitung amalan yang kita buat ni, ini anak koci yang bawa kita kepada kejayaan dunia dan akhirat. Saudara semua. Baik. Lagi kata Abu Bakar, dia kata wala zaharatil fahishatu fi qaumin illa ammahumullahu bil bala. Allahu akbar. Ini kena masa hak kita ada pada hari ini. Apa dia kata? Bakar kata dan tidak zahir fahishah. Tidak berlaku zahir dengan secara luar, dengan cara tersebar serata tempat. Fahishah ni benda yang dosa yang tak baik yang bersangkut dengan kemaluan. Zina, liwat ni lelaki dengan lelaki. Sihaq, perempuan dengan perempuan. Maka di hari ini banyak mana ada Tom yang fan dia, kekasih dia perempuan, padahal dia perempuan juga. Di hari ini beberapa banyak daripada pondek yang dia kasih dengan lelaki juga. Dan ada beberapa banyak lelaki yang perempuan yang ajnabi, hak ni pada golik dah. Nah, kalau gitu daripada alamat kiamat juga akan zahir fahishah, akan zahir zina, akan zahir liwat, akan zahir sihaq, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki dan lelaki dengan perempuan. Maka benda ni bukanlah akan berlaku di akhir zaman saja, ia berlaku dah. Masa Nabi berlaku. Lepas Nabi mati, masa sahabat berlaku, masa tabi'in berlaku. Maka lagu itulah setiap masa ia berlaku. Tetapi berat rengih dan hebat tak hebat. Zahir tak zahir, itu saja. Nah, tapi nak ayat kata, apabila berlaku zahir serata dan tidak ada orang ambil berat, tidak ada siapa yang mari larang, mari nasihat, bahkan masing-masing mumung kuku, walau berlaku pun, maka dia zahir fahishah, maka dia hari ini cerak saudara semua. Walaupun kita tak suka nak kecek, tapi benda hak sungguh tu lagu tu. Maka lah ni fahishah serata. Sebelum kita nak kecek, nak royak tentang masyarakat Islam, kita nak ambil peluang dulu di dunia ni. Kita kecek hal negeri yang bukan Islam. Di Amerika Thai, Europe, Afrika yang bukan Islam, lepas tu Asia, masuk India, masuk China, masuk Jepun, masuk Korea, Kauli, dan masuk negara-negara yang lain lagi ni yang bukan Islam. Maka zina ni benda biasa. Pada negeri Sia ni benda biasa. Benda biasa, walaupun dari agama mereka tak comel juga, tapi tidaklah siapa dia panggil tahap dilarang berat dak. Pak, kalau kita pergi ke Europe, boleh kata kau persen tidak ada perempuan yang berisut, yang tak ada pernah setubuh dengan sesiapa belum nikah kahwin. Ini dok kecek ni orang tak beriman, orang kafir. Sama ada Yahudi ke, Kristian ke, atau agama lain yang bukan Islam, tak kira lah agama apa-apa. Nah, kata sebab apa? Sebab benda masalah orang panggil paid ni di antara lelaki perempuan biasa. Bahkan kita biasa klip hak orang nak samruat tosop sangkum. Kadang-kadang lelaki buat klip, kadang-kadang perempuan buat klip. Maka kita tanya ke sampai, tanya perempuan, kamu nak ke tak di Europe, di Eropah, di Amerika, kamu nak ke tak kepada lelaki yang tak ada pernah ada pasukan,
masalah hafid dulu ni munak dia ambil defend kamu. Jawab tak, oh tak sih. Sebab apa? Dia tak ada masukan. Juga kita tanya orang panggil lelaki, munak ke tak perempuan yang sungguh-sungguh 100% berisu. Tak ada biasa lepas orang panggil lelaki. Kita tak sih. Sebab orang panggil apa? Saya nak orang yang ada pengalaman dah. Sebab apa? Sebab benda ni dia berasa kata maju. Dia berasa kata moden. Dia berasa kata ini dia panggil apa hidup semasa. Bukan orang yang duduk fikir dia panggil nak rap maidan masalah dia panggil gaul bebas dan berzina ni, orang ni orang cer, orang lah semai yuk kembali ke dinosaur ni. Itu pada pandangan mereka. Sebab tu dia lagu tu orang fikir, dia lagu tu budak orang ada tu, dia lagu tu dah fikir, maka boleh kata 99.99% orang tak beriman ni zina tu biasa. Saudara semua. Lepas tu pula wak ngatu terang. Wak ngah tak menusuk. Wak ngah dia panggil tak malu. Sebab apa? Dia bahasa bangga pula dia wak lagu tu. Sebab apa? Sebab dia ni moden. Sebab dia ni orang maju. Allahu Akbar. Lepas tu kita mari kepada orang Islam pula. Sama ada di kita sini, sama ada sebelah jiran kita Malaysia, Indo, dan tempat Eropah yang orang Islam ada, dan juga kawasan negeri Arab apa semua. Dulu orang panggil zina bukan tak ada. Tapi dengan bentuk menusuk, bentuk sulit, bentuk tak sabar mana. Nah, nak berlaku tu payah. Dia berlaku sekali pun masyarakat ambil tinuk, ambil tekan ni, sampai ke dia tu berasa kata dia ni orang panggil apa nak mati je boleh. Sebab apa? Sebab orang hina berlaku, orang tak boleh terima. Itu masa 40 tahun, 50 tahun dulu. Tetapi learning masyarakat tak boleh terima lagi, tak suka lagi. Tapi benda yang berlaku tu masyarakat berasa kata belakang dia, ikut dia, demo. Nah, nak pergi kat tu lah ni, nak pergi kat tu. Lepas tu mudah berlaku, mudah benar-benar. Di hari ni 100 tempat. Nah, le bertanding, le jala, le menara. Ning tempat hak Islam kuat dah kita kata ni. Apa? Karena ke atas kita bakat kepada bakat tanah raya ada. Lebih lagi berlakunya. Ada. Kalau gitu nak kata zahir ai tersebar. Maka Abu Bakar dia kata perkataan ini dia ambil daripada hadis Nabi. Jadi ada hadis yang raya tidak muzahir, tidak berlaku tersebar dengan besar-besar masalah zina ni, dan juga masalah laki-laki, perempuan-perempuan ni, malaikat Tuhan menurunkan bala di atas manusia secara umumnya. Nah, maka ni yang berlaku suaneng daripada yang hirat COVID mari, suaneng yang wak berlaku virus ini, yang wak kita hari ni duduk dekat ada cemah, tak bebas, dan duduk dekat ada takut, duduk dekat ada dia panggil apa? Bimbang, nak pergi sini bahasa bimbang, nak buat benda ni bahasa bimbang, nak pergi sini bahasa takut. Nah, ini pun suaneng yang wak berlaku benda ni sebab tersebar fahisyah, sebab tersebar maksiat yang bentuk kemaluan ni. Saudara semua. Nah, Nabi dah ayat siap dah. Maka buatkan marindin kali lagi nasihat kepada kita, kata janganlah berlaku benda ni dalam masyarakat Islam. Sebab dia berlaku gak, bala dia mari, dia tak mari kena orang awak saja. Dia ni berzina. Oh, suka berzina dia ni. Lelaki ni main sama lelaki, suka benar awak ni. Perempuan ni tom, main sama-sama perempuan, banyak benar berlaku ni. Maka dia tersebar dalam masyarakat, banyak orang pakat bertewas, pakat nak buat belaka benda tu. Di orang yang lari pun suara tak dengar, suara dia koho, orang tak buat kira, dan berasa kata dia tu duduk serabut, dia panggil apa? Tak seduk duduk serabut haku lah tu, cara mung sudah lah. Dimurih pula oleh orang yang buat salah. Nah, maka ketika tu dia bala mari, dia tak kena orang berzina saja. Dia tak kena orang main liwat saja. Dia tak kena perempuan yang buat main perempuan saja dah. Dia mari pak kena habis. Kena habis. Walaupun bopi yang mati itu balas lain. Nah, balas ikut mati je amal dia tu. Orang duduk dekat keadaan baik, maka dia mati walau dengan wabak sekalipun dia masuk syurga. Nah, dan orang yang mati dalam bentuk wabak
tapi dia dosa banyak, maksudnya neraka. Balasnya suku di akhirat kelak. Tapi bala yang mari ni, dia mari pop kena belaka. Ni, saudara semua. Sebab tu, di hari ni, kita, ibu, kita ayah, kita kakak, kita cikgu, kita nenek, kena amati sikit. Kena ambil berat sikit. Kena jaga sikit anak kita. Kena jaga sikit cucu kita. Kena perhatikan sikit adik kita. Jangan bebas sangat. Nah, ni kadang-kadang saudara semua maaflah. Kadang-kadang kena ibu, kena ayah, kena cikgu. Nah, anak perempuan waktu malam pukul 8, pukul 9 nak tubik gi. Bui buat apa anak kecil? Bui buat apa? Nak gimana kat malam-malam? Nah, nak gimana malam-malam? Malam bukan masa berjalan. Tu waktu malam tengah hari pun kita kena amati. Kena duduk dalam mata kita semua anak kita ni. Kena dalam mata kita semua cucu kita ni. Kena perhati oleh kelakuan dia. Bimai takut dia gelecah. Bimai takut dia celaka. Bimai takut dia diseksa. Kita tak kasih kepada cucu kita. Kita tak kasih kepada anak kita. Dah kasih ni kita nak pagar. Jangan buka bebas gitu. Dah buka bebas gitu gak di luar ni gapo ada. Anjing pun ada. Rimau pun ada. Singa pun ada. Nah, binatang buah yang nanti nak makan orang panggil apa? Ni, kambing kita ni. Kambing ni kepada anak kita lah, cak mudah-mudah tak. Sebab tu kena pagar. Dia nak buka YouTube, kita kena jagalah dia. Emang pergi dengan kita. Emang pergi dengan orang baik yang kita harap sungguh. Cak mudah-mudah tak, duduk dalam mata kita. Nah, tu. Jangan lepas jangan buka bebas saudara semua. Nah, tu dia. Kadang-kadang anak kita berjuru. Juru sungguh. Tetapi nasib tak baik. Nah, masuk kawan yang jahat, maka gelecah pas dia. Percayalah. Nah, itu dia. Sebab tu kita kena jadi suaneng yang wikure berlaku benar ni. Walaupun kita tak boleh menghabiskan dalam masyarakat dengan cara patuh-patuh, tak boleh. Tak boleh silap kita. Nah, tapi kita buat wikure boleh. Nah, tu pun hebat dah kita ni. Nah, sebab tu orang panggil pihak pemimpin baik, pihak ibu bapa baik, pihak waris-waris baik, dah pakatlah kita tapur tangan, pakat tolong, pakat engkau jaga anak engkau, saya jaga anak saya, umur ni jaga anak dia, umur ni jaga anak dia. Maka dia kalau kita lekat pun tepat tu, duk lagu tu belaka, setiap umur masing jaga belaka anak daripada buat tak molek. Setiap umur usaha nak menghidup dan umur tu benda baik-baik. Nascaya insya-Allah daripada masa ke masa masyarakat kita akan siar daripada penyakit. Dan masyarakat kita akan jadi baik. Lepas pada tu dapat rahmat daripada Allah. Insya-Allah saudara semua. Itu nasihat yang kedua daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Baik, saudara semua. Maka nasihat yang ketiga daripada Abu Bakar yang sangat berharga, dia kata wa'lam anna Allah ta'ala la yaqbalu nafilatan hatta tu'addal faridah. Allahu akbar. Wahai manusia, ambil tahu sesungguhnya Allah tak akan terima benda hak sunat. Sama ada semaya ke, puasa ke, haji umrah ke, tak kira lah. Tuhan tak akan terima amalan sunat sehingga ditunai amalan fardu. Faham saudara semua nah? Jadi gini. Jadi orang yang ada tak semaya fardu, maka jikalau dia tak qada hak fardu hak dia tinggal, tetapi dia pergi buat hak sunat, maka orang ni orang yang tak cerdik dan otak dia kurang. Dan masuk dalam perkataan Abu Bakar, tak diterima amal sunat tu selama hak fardu dia panggil masih tak tunai lagi, masih tak ganti lagi.
Hadis kena ingat benar kita ni. Sebab banyak kita di hari ni qada kita ada lagi semaya. Tapi kita tak usaha nak qada habis. Tak usaha nak bayar hutang. Tetapi kita rajin buat hak sunat. Nah, semaya sunat duha dan mengata kelebihan gini. Anak semaya. Hei, kalau kelih mun qada ada ke tak? Semaya mu tinggal tu. Semenjak mu masuk ke balai dulu tu. Sampai kepada hari ni. Ada ke tak semaya behak mu tinggal. Sama ada sekelain atau tak sekelain. Tapi mu belum bayar lagi. Ada ke tak semaya lagu tu? Jikalau ada, walau hebat kelebihan semaya duha pun, kalau qada dulu. Sebab jikalau kamu semaya duha pun, tidak ada pahala tu. Dan berdosa pula. Bukan dapat pahala, dapat dosa pula. Nah, ini dia panggil apa? Hukum syarak dalam mazhab kita Syafi'i. Nah, kita dia mari boleh puasa. Allah nak kepada pahala tarawih. Sebab besarnya orang semaya tarawih, Tuhan pun dosa semua. Orang semaya tarawih dapat kelebihan sekian. Besar dan banyaknya. Nah, maka gemar suka nak buat semaya tarawih. Comel tu bahasa lagu tu. Tapi kalau kelih qadamu ada kedak lagi. Semaya fardu hak mu tinggal, yang mu tak bayar lagi ada kedak. Jikalau ada, kalau jangan buat tarawih tu. Nah, qada dah bayar habis hutang kamu. Sebab jikalau kamu dah buat semaya sunat, tak kiralah duha ke, sunat witir ke, sunat tarawih ke, sunat yang lain tak kiralah. Asal sunat ya. Mu semaya sah, tapi pahala tak ada, lepas tu dapat dosa pula. Sebab apa? Sebab hutang mu tak bayar. Bayar hutang habis dulu, lepas tu ikut mu. Kalau rajin comel, lah mu nak semaya beribu rakaat apa, ikut mu suka, ikut mu cekak. Tapi syarat kena bayar hutang dulu. Ni nasihat buat kawi kepada kita. Sesungguhnya Allah ambil tahu, wahai hamba Allah orang beriman, Tuhan tak akan terima mana-mana semaya sunat, tak kira sunat apa kali pun, selama kamu ada hutang tak bayar lagi daripada semaya fardu hak mu tinggal. Allahu akbar. Itu bab semaya. Dan juga puasa. Kalau mu ada lagi qada, puasa ni ada lagi qada, lebih-lebih lagi jika mu tinggal dengan sengaja. Hak ni wajib segera kamu qada ni. Nah, tapi kalau tinggal dengan sebab uzur tu tak apa, dimaafkan. Nak buat hak sunat boleh, walau qada tak ada lagi tak apa. Jikalau tinggal dengan sebab uzur. Tapi kalau tinggal sengaja, hak ni tak dapat tidak kena buat qada dia dulu dan tak boleh buat sunat. Tetapi puasa hingga sebab apa? Sebab dia boleh kapur. Puasa sehari niat fardu atik, niat qada atik, niat sunat atik, boleh lagu tu. Nah, tapi semaya dak. Semaya nak kapur dua, qada atik, sunat atik tak leh, kalau semaya tak leh. Tak ada semua. Sebab tu, nah, kita kena beringatlah di sini. Dia kena beringat di sini. Nah, saudara semua. Allahu akbar. Dan lepas pada tu kata Abu Bakar, yata innama thaqulat mawazinu man thaqulat mawazinuhu yaumal qiyamah bittiba'ihumul haqqa fid dunya. Ni Abu Bakar nasihat kepada kita tentang masalah benda yang kita akan jumpa di akhirat kelak. Daripada cerak benda saudara semua, yang kita akan jumpa setiap orang, iaitu kita semua ni akan ditimbang amalan kita. Akan ditimbang amalan kita dua tu, yang baik dan yang jahat. Maka di sini Abu Bakar royak kita, nasihat kepada kita, dia royak. Timbangnya siapa dan sebab gapo yang wakwi berat neraca belah lek baik. Dan timbangnya siapa lagu mana yang wakwi berat sebelah lek jahat. Alhamdulillah saudara semua yang kita boleh dengar nasihat dia ni.
Mudah-mudahan kita khabar, mudah-mudahan kita sedar, mudah-mudahan kita leda daripada lalai. Di hari ni kita banyak lalai. Di hari ni kita banyak terlupa hari ni. Mungkin sebab lalai ni lah, sebab terlupa ni lah, nah, kita kau jauh daripada Allah tu. Kita kau jauh daripada syurga tu. Dan yang buat kita tu dihirik ke neraka tu sebab lalai. Sebab tu kena hisap semua. Ya nasihat dah kita saat ni nasihat. Dia panggil teteh hasil kita ni kira bercara amalan kita hari ni. Di sini dia ajak pula. Dia kata, saudaraku seagama, ambil tahulah. Sesungguhnya sesungguhnya timengnya manusia yang berat sebelah lebar itu hari kiamat esok ialah dengan dia ikut benar hak benar dunia ni. Dengan dia ikut perintah Allah dan perintah Nabi SAW. Itulah yang memberatkan timengnya belah baik dia. Saudara semua. Maka di sini ada beberapa hadis yang Nabi riwayat, saya nak ayat mana saja. Nah, daripada amal baik yang saya berkecik pada pagi tadi, nah, dia panggil apa, jadual kita, program kita ada setiap hari pukul 9.30 lebih kurang sampai pukul 11. Nah, kita baca kitab Riyadhus Shalihin dan setiap malam pukul 8.45 lebih kurang kita akan baca nasihat-nasihat daripada para sahabat, daripada para aulia, daripada orang yang soleh. Maka di hari ini malam ni kita duduk dia panggil nasihat daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia kata apa? Tadi saya ngajar tadi daripada suatu benda yang apabila kita buat ni masya-Allah saudara semua, beratnya neraca amal yang baik kita. Dan kita kalau kita buat benda tu, kita ikut benda hak benar. Kita ikut benda hak benar hak Tuhan suruh. Maka dengan kita ikut benda hak benar hak Tuhan suruh ni lah kita dapat memberatkan neraca baik kita. Maka di sini saya nak sapa pula kali lagi. Sebab apa? Sebab amalan ni terlalu mudah. Boleh buat setiap orang. Orang tua yang tak boleh berjalan pun boleh buat. Budak hala pun boleh buat. Orang tengah-tengah boleh buat. Lelaki boleh buat, perempuan boleh buat. Orang alim boleh buat, orang jahil boleh buat. Orang biasa semua boleh buat belaka. Allahu Akbar. Lepas tu dia buat pula ni Allah besarnya pahalanya saudara semua. Besar sungguh-sungguh. Sebab Nabi kata, sepatah kita kata kalimah ni, maka Tuhan beri pahala kepada kita ni penuh niti neraca. Penuh dia panggil pun neraca tu. Ya saudara, mau kita dulu ada dulu lah ni kurang dulu ni sebab kita guna kilo pasal baru ni. Dulu gitu ia ada dua kilo ni, ada dua gitu. Dah, neraca le insa, neraca le insa. Tu masa dulu gitu. Learning timel lagu ni ada lagi tapi tak guna dah. Kurang dah. Nah, kurang. Tapi kalau negeri Arab, dia timel lagu ni lagi, timel lagu ni. Timel dua-dua kata. Dia panggil misalnya skelo misal kata, ya nak beli barang skelo, maka ya tok besi skelo dia ni. Nah, berat gitu. Nah, berat tu gitu. Lepas tu sebelah hesa lagi ni dia mengambil tok benda. Kalau buat apa, kalau ganu pun gandum, dah, maka bui sama-sama berat. Maka tanda dia kata barang ni skelo lah tu, sama berat besi skelo. Tu dia. Maka kalimah yang Nabi kata ni iaitu kalimah alhamdulillah. Kalimah alhamdulillah yang kita kata ni saudara semua, Nabi kata dalam hadis yang sahih yang riwayat Imam Muslim, Nabi kata walhamdulillahi tamlaul mizan. Allahu Akbar. Bermula orang yang kata alhamdulillah, pahala Tuhan berinya penuh niti neraca amal baik. Penuh. Banyaknya dan besarnya. Maka saudara semua, neraca hak akan timbul amal di akhirat kelak, lebih besar daripada dunia ni lagi. Bukanlah sama besar dengan orang panggil poseno tah gitu ya dah. Bukan sama besar dengan sekapung pak saya duduk ni dah. Bukan sama besar dengan negeri Sia dah. Bukan sama besar dengan
orang panggil negeri Cina yang luas tu tak. Bahkan lebih besar daripada dunia ni lagi. Neraca awak timik amal dia. Allahu Akbar. Lepas tu bagaimana jika penuh niti gitu? Itu sepatah kita kata. Bagaimana kita kata 2 patah? Alhamdulillah. Bagaimana kita kata 3 patah? 4 patah? 5 patah? 100 patah ni masa tak apa 2 minit kali. Kita kata Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Nah, 100 kali Alhamdulillah masa 2 minit ya. Lepas tu saudara betul-betul berkhayal. Banyak mana pahala yang kita akan dapat. Tapi syarat kita kata Alhamdulillah dengan mulut, hati kita terima kasih sungguh kepada Allah. Dan kita niat dalam hati ni ingat kepada nikmat hak Tuhan beri kita. Mulut kata Alhamdulillah, terima kasih Allah, segala puji bagi engkau. Itu makna Alhamdulillah. Mulut kita kata lagu tu, hati kita ingat nikmat hak Tuhan beri kita. Alhamdulillah, kita ingat dalam hati nikmat sihat. Alhamdulillah, nikmat boleh jalan. Alhamdulillah, mulut kata di hati ingat bila nikmat Tuhan. Nah, boleh lihat, boleh dengar, boleh berjalan, boleh akak barang. Nah, orang boleh makan, boleh minum, tidur menyerah, bangun semaya, pergi masjid. Nah, boleh naik kenderaan, dapat anak. Nah, ada jual aku. Nah, niat dia panggil benda tu nikmat tak habis nak bila. Maka kita kata alhamdulillah, ingat nikmat Tuhan. Alhamdulillah, ingat nikmat Tuhan. Maka kata ngazak, saudara semua cuba terang. Jika kita buat lagu tu, kita dah kata alhamdulillah dan niat di dalam ni nikmat Tuhan, lepas kita mengalir air mata. Sebab apa? Terima kasih kepada Allah. Dan akan tumbuhlah jiwa kita cinta kepada Allah. Kata lagu ning pahala besar, penuh neraca yang lebih besar daripada dunia. Yang kedua pula, waktu kita dapat tenang jiwa. Yang ketiga pula, waktu kita ni cinta kepada Allah. Yang keempat pula, waktu kita ni ingat dan berasa tentang cai nak tak boleh perasaan. Saudara semua. Maka kata banyaklah alhamdulillah. Alhamdulillah nikmat Islam. Alhamdulillah nikmat iman. Hati kata sekecek kata hati ya berkhayal nampak gaya gambar ya. Mulut kata hati berasa. Mulut kata hati berasa. Kata lagu ni sepatah ni penuh neraca amal yang baik. Di sana kita berhajat supaya berat. Kadang-kadang orang ni Allah sesanya. Jikalau hari itu aku kata alhamdulillah sepatah, beratlah balik amal aku lek baik ni. Tapi aku tak kata. Maka waktu berat lek amal jahat. Jikalau hari itu hujung umurku aku dah kata la ilaha illallah sepatah. Berat neraca aku, tapi aku tak kata. Maka jangan kita perasa lagu tu. Jangan kita jadi orang yang sesat semacam tu. Sebab tu kita kena kata hari ni dah. Saudara semua, kita tak malu ke? Sehari semalam kita berkecek hal dunia ni beribu patah. Tak boleh ke kita nak kata alhamdulillah sepatah? Kita tak malu ke Tuhan? Yang kita guna nikmat lidah, nikmat mulut ni. Kecek hatu, kecek haning. Sehari ni beribu-ribu patah. Tiba-tiba alhamdulillah kita tak boleh kata. Allah bukaya lagu tu saudara semua. Pak kita tak terima kasih ke Tuhan yang kita boleh makan ni. Kita tak terima kasih ke Tuhan yang kita boleh minum ni. Kita tak usah puji Tuhan ke yang Tuhan beri kita sihat ni. Kita tak usah puji Tuhan ke yang Tuhan beri nikmat Islam kepada kita ni. Kita tak usah terima kasih ke Tuhan ke yang Tuhan beri kita tidak menyerah ni. Kena-kena orang tak menyerah tidur saudara semua. Kena-kena orang tak ada pakaian saudara semua. Kena-kena orang mata buta saudara semua. Kena-kena orang tinggal tuli saudara semua. Kena-kena orang kaki kena kat tak boleh jalan saudara semua. Dan kena-kena orang tangan kuda dua-dua belah saudara semua. Dan kena-kena orang panggil penyakit tak habis nak bilik. Cuba lagi hospital. Cuba lagi hospital. Masuk dalam bilik ni orang tu patah kaki. Orang tu cabut mata. Orang tu orang panggil patah paha. Orang tu kena kat kaki. Orang ni kena belah perut. Orang ni orang panggil mata tak ada habis. Orang ni orang kena belah kepala hilang habis pada separuh. Bagai-bagai macam-macam tak habis nak bilik. Tiba-tiba kepala kita alhamdulillah molek. Tangan kita dua belah alhamdulillah baik. Kaki kita boleh jalan alhamdulillah.
Dan mulut kita boleh kecek, alhamdulillah. Nah, mata kita boleh lihat, alhamdulillah. Telinga kita boleh dengar, alhamdulillah. Kata alhamdulillah, ingat nikmat Tuhan, saudara semua. Saya minta lah we buat. Minta benar-benar we buat. Supaya kita boleh rasa bagaimana kita cinta kepada Allah. Minta we boleh buat. Supaya kita dapat kemanisan sampai keluar air mata daripada mata kita. Cinta kepada Allah. Dan berasa tentantai, berasa malu ke Tuhan. Sebab apa? Sebab terlalu banyak Tuhan kita nikmat. Tiba-tiba kita tak syukur. Tiba-tiba kita tak terima kasih. Kita je kalau orang buat kita dengan manusia kita terima kasih tak bukti-bukti. Puji dia tak bukti-bukti. Padahal barang yang kita tu hak Tuhan rasa benar pun. Hak Tuhan. Saudara semua, di hari ni kita terlupa orang harta. Nah, saya nak tanya satu soalan. Saudara semua, apa kenapa ke kita semua? Dah masa ada lagi lebih kurang 6 minit. Nah, apa kenapa ke kita tentang seorang manusia yang dia dapat barang daripada pai seni. Jadi, dia duduk rumah, maka ada burut pai seni, wari barang ke dia. Kau tak besar. Nah, maka dia ni Allah salah habah. Terima kasih kepada pai seni yang mari hantar barang tu. Terima kasih Allah. Maka rasa kasih kepada pai seni. Rasa tentancai kepada pai seni. Allah nak ayat tak boleh perasaan. Nah, maka orang yang perasaan lagu ni kita nak hukum atas dia, kata dia orang berakat kata berakat, orang kes kata kes. Lepas tu kena kedak dia buat lagu tu. Saudara semua. Nah, maka orang sakning yang dia terima barang daripada buruk pai seni itu. Padahal barang itu bukan buruk pai seni, orang lain hantar mari tu. Tiba-tiba dia tak terima kasih pun kepada orang yang hantar mari. Terima kasih pai seni ni sebab pai seni dua hari barang ke dia. Nah, maka orang ni orang tak orang bukan dia, orang tak baik orang ni. Orang tak bagus orang ni. Orang yang kurang berakal orang ni. Sebab apa? Sebab dia buat benda yang tak kena. Hak kena sematinya, dia terima kasih menghantar barang. Sekadar tu saja kepada pai seni. Tapi orang hak dia kena terima kasih sungguh-sungguh. Benar-benar sampai ke seronoknya oleh hati ni perasaan tentang caranya, kena terima kasih kepada orang yang hantar mari ni. Nah, maka begitulah kita dengan Allah. Kita dapat nikmat orang tu duit kita. Hak sebenar siapa bui? Allah. Ya? Kita dapat nikmat ni. Hak sebenar siapa bui? Allah. Tapi melalui Zainab, melalui Ruqayyah, melalui Khalid, melalui Muhammad, melalui syarikat tu, melalui syarikat ni, melalui baba tu, melalui ustaz ni, melalui wakaya tu. Tapi hak sebenar siapa bui? Allah. Wa ma min ni'matin fa min Allah. Nah, apa saja daripada nikmat semua daripada Allah. Saudara semua. Sebab tu kita katalah alhamdulillah banyak. Dan benar ni amalan yang buat berat neraca kita, yang kita berhajat berat supaya kita selamat daripada api neraka, saudara semua. Nah, dan Nabi kata lagi, Nabi kata kalimatan khafifatani 'alal lisan habibatani ila rahman saqilatani 'alal mizan. Dua lafaz yang ringan atas lidah, semua manusia boleh kata belaka. Lepas tu dua kalimah ni Tuhan sangat kasih dan cinta. Dan dua kalimah ni sangat berat apabila berlaku timbang neraca hisab. Gapo yang dua lafaz ni? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimah ni. Kita kata pak tak sampai seminit. Kita kata pak Tuhan kasih kita. Sebab apa? Lafaz ni Tuhan kenal sekali. Saudara semua gini. Allahu Akbar. Sebagai contoh, nak buat contoh. Jadi saya ni misalnya saya boleh makan belakang lah nasi lauk gapo tak apa. Tom yam saya makan, sup saya makan, papik saya makan, gendai saya makan, panggil saya makan, singgah saya makan, saya makan. Tetapi dalam yang banyak-banyak tu yang saya makan tu, ada hak saya berahi. Ada hak saya suka. Ada hak saya minat. Nah, misal kata ginilah.
Boh gitu. Boh we ada nak apa dah. Nah, misal kata saya ni berahi apa ni? Berahi nasi Arab. Nasi Arab, mandi Arab. Saya berahi sungguh. Minat sungguh, suka sungguh. Dia dapat gak Allah seronok, suka gembiranya. Hak lain boleh makan belaka berahi juga, tapi hak tu api sesut. Maka misal kata orang ni buat hari makanan ni. Oh, terima kasih. Ya. Hari papai ataupun isteri buat papai, alhamdulillah terima kasih. Buat sup, alhamdulillah terima kasih. Apa kita makan berahi. Tetapi apa orang buat hari apabila seorang buat hari nasi mandi kau kita berahi sekali, Allahu akbar. Perasaan kita lu tak nak banjai. Seronok dan sukanya. Ini sebagai misal contoh. Begitu Tuhan. Tuhan daripada amalan banyak, ia ada hak ia suka. Hak ia kenal lebih daripada hak lain. Padahal semua amalan baik-baik belaka, ia kenal belaka. Nah, maka ni Tuhan ayat sendiri. Dengan wahyu kepada Nabi, so Nabi bersabda kepada umat manusia. Kata, daripada kalimah yang keluar daripada mulut manusia tu, ada dua lafaz hak Tuhan kenal sungguh-sungguh. Apa Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ni Tuhan kenal kali. Nah, lepas tu bagaimana saudara semua? Dan kita buat benda yang Tuhan kenal. Tidakkah Tuhan tak cinta kepada kita? Tidak Tuhan cinta kepada kita. Kita dia buat benda baik kepada orang, kita tahu ya bahaya benda ni, kita bui. Kita beli bui. Allahu akbar. Orang hak terima yang dia kenal benda ni, dia minat benda ni, kita bui semua ke dia. Allah, dia dengan kita yang berasa tak habis-habis. Repang kasih lipoh yang kita. Nah, begitu Allah. Nah, dan dua ni pula ni bukan tamadana, berat sungguh-sungguh neraca di akhirat kelak. Apabila kita kata, saudara semua, di hari ni saya saudara supaya berhajat kepada amalan yang buat kita beruntung. Berhajat kepada benda yang buat kita selamat daripada api neraka. Berhajat kepada benda yang buat kita bertuah dia masuk syurga Allah. Maka ni satu daripada amalan atau dua daripada amalan yang kita boleh buat, mudah kita buat. Di mana saja kita boleh kata, tak kereta kita boleh kata, ketika naik motor kita boleh kata, duduk di rumah boleh kata, duduk tak gerai boleh kata, orang perempuan marihi tak marihi boleh kata, duduk di sungai boleh kata, duduk di laut boleh kata, duduk tak kapal tubai boleh kata, ikut duduk mana, masa mana, duduk lagu mana, menyangai diri duduk, boleh kata belakang. Allahu akbar. Pak, nak cari mana lagi rahmat Tuhan semacam ni. Yang tu beri kemudahan kepada kita. Nah, nak semaya kena ambil semaya payah kadang-kadang. Nak puasa kena berak sampai petang, susah kadang-kadang. Nak pergi haji sampai payah kadang-kadang. Nah, tapi Tuhan mengada juga amalan yang halal yang boleh buat, mudah buat tapi kelebihan besar. Sebab tu kita yang malah-malah ni, kita yang email lemah ni, kita yang tak erat ni, kita kena pegang amalan lagu ni. Amalan yang mudah buat pahala besar. Amalan hak ringan kita buat, lepas tu dapat pahala bukan biasa dah. Saudara semua. Alhamdulillah. Masa berasa apa, maka inilah dia panggil apa? Nasihat buatkan kepada kita pada malam ni. Maka insya-Allah sama lagi malam esok daripada ucapan nasihat dan dia panggil apa daripada buatkan lagi insya-Allah. Maka terima kasih kepada semua saudara-saudari yang bersama kita daripada awal sampai kepada akhir. Maka insya-Allah agaknya kita dapat faedah dan jadi benda yang buat kita selamat butung dunia dan akhirat. Nah, maka pada malam ini kalau itu saja, dan jumpa lagi esok hari pukul 9.30 dan kita Riyadhus Salihin, dan dari malam jumpa lagi nasihat-nasihat daripada orang yang baik-baik daripada hamba Allah. Maka malam ini kadang saja saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.